Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, kami syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung di dalam ruangan FB Live kita pada hari yang telah pun masuk pada hari yang ke-7. Kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan pada kali ini, dan insya-Allah tempoh PKP kita ini kalau mengikut jadual asalnya akan tamat beberapa hari sahaja lagi. Tetapi boleh dikatakan suatu jangkaan yang telah pun disebut secara umum bahawa ia akan ditambah mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri semalam. Dan kita dapat melihat walaupun tempoh peraturan kawalan pergerakan ini telah pun dilaksanakan, tetapi kita melihat bagaimana angka yang terlibat didapati positif COVID-19 ini masih belum lagi menampakkan tanda-tanda penurunan. Walaupun ada orang yang bandingkan dengan kadar kes di Itali sebagai contoh, tetapi kita tidak boleh menjadikan Itali ini sebagai benchmark kita. Itali telah pun menempuhi suasana yang sangat-sangat menakutkan. Beratus-ratus orang mati dalam masa 24 jam. Yang terbelakang ini terkini sekitar 800 lebih angka kematian di Itali dalam masa 24 jam. Jadi kita tak boleh ambil benchmark yang ini. Walaupun demikian, saya nampak bahawa kalau kita tidak melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini, tidak mustahil bahawa angka kematian dan juga angka yang terlibat dengan positif COVID-19 ini boleh jadi akan semakin meningkat. Jadi lekoknya kita mahu supaya dapat turun kembali angka yang positif ini, tak dapat tidak perintah kawalan pergerakan ini perlu untuk dilaksanakan bagi memutuskan rantaian jangkitan virus ini sebelum daripada kita bertemu dengan vaksin yang akan dicipta insya-Allah oleh pakar-pakar ataupun saintis-saintis kita. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama, dan pada petang ini saya ingin membaca beberapa hadis berkenaan dengan perkara yang sedang kita hadapi pada hari ini, iaitu berkenaan dengan COVID-19 ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penyakit-penyakit berjangkit yang dikira sebagai orang-orang yang mati syahid di kalangan umatnya. Terima kasih pada semua yang sudi untuk online bersama-sama pada petang ini. Saya kira tuan-tuan sedang berada di rumah masing-masing. Nik Ramzi As-Samadi Lambak YB Live hari ini yang akan tak ada, insya-Allah ada, cuma sedang mengikuti perkembangan semasa berikutan dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri kemarin. Jadi saya kira mungkin tuan-tuan sekalian mempunyai pandangan-pandangan tersendiri berkenaan dengan isu-isu yang telah pun diutarakan ataupun tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Yang terkini ialah berkenaan dengan pengeluaran KWSP akaun 2 yang diberikan kelonggaran kepada pencarum-pencarum yang berumur 55 tahun ke bawah untuk mengeluarkan wang caruman mereka sebanyak RM500 setiap bulan daripada akaun yang kedua. Jadi inilah yang mungkin kita boleh bincang pada pagi ini, pada petang ini. Kalau tuan-tuan rasa ada pandangan yang boleh diutarakan, kita alu-alukan. Mi YWSX, alhamdulillah terbaik Ustaz, bacok clear. Ibnu Zaman bin Sudain, mesti dah kenyang makan tengah hari ni. Sama-sama kenyang lah ya. Nampaknya pintu peti sejuk pun dah hampir tercabut kerana dibuka sentiasa, buka tutup, ayah buka, kemudian anak pula buka, kemudian mak pula buka, kemudian anak-anak lain buka. Jadi pintu peti sejuk pun dah mula untuk nak mogok kerana terlampau banyak dibuka. Muhammad Amir Ampang Kuala Lumpur clear, terima kasih. Sama-sama Sayuti Busu, sama-sama buat solat hajat serentak.
kita buat solat hajat minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlulah nak anjur secara serentak, tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masing-masing dapat solat hajat untuk berdoa kepada Allah Taala, cari waktu-waktu yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai waktu yang paling mustajab doanya. Di antara waktu yang mustajab doa ialah waktu di tengah malam sebelum daripada subuh. Begitu juga selepas kita dalam keadaan kita sujud, kerana Nabi SAW menyebut tidak ada waktu di mana seseorang itu paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ketika dia sujud. Jadi banyakkanlah aksirud doa, banyakkanlah doa ini di dalam kita sujud. Ketika kita sujud, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya doa itu insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Taala. Paling tidak kita berdoa supaya Allah melindungi kita daripada virus COVID ini, daripada terkena kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita, sahabat handai kita. Ini yang paling penting. Jadi saya nampak bahawa keperluan untuk mengadakan solat hajat secara serentak itu tidaklah timbul sangat. Yang penting kita sendiri, apakah kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pada kita nak suruh orang lain solat hajat. Yang penting kita ni doa kita dengan Allah, doa-doa yang telah kita sebut yang dapat melindungi kita daripada perkara-perkara yang darurat, perkara-perkara yang mudarat. Kita baca setiap pagi, setiap petang yang telah kita sebut di dalam siaran live kita sebelum daripada ini. Antaranya doa bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pada sebelah pagi dan 3 kali pada sebelah petang. Yang Nabi janjikan bahawa doa ini boleh menghindarkan kita daripada mudarat. Yang baca pada waktu pagi dihindari daripada mudarat sampai waktu petang. Yang baca pada waktu petang dihindari daripada mudarat sampai ke pagi besoknya. Jadi ini doa-doa yang perlu kita baca. Muhammad Nazri Ahmad, moga YB dan sahabat semua dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih saudara Muhammad Nazri. Azhar Nuril, Ustaz, soalan luar topik, betul ke rambut yang gugur adalah najis? Kalau ada kat telekong solat tak sah. Selalu dengar makcik-makcik ni tegur, tak betul. Rambut bukan najis. Rambut yang gugur ni bukan satu najis. Jadi tak betul. Betul kan kalau ada makcik-makcik yang tegur saudara Azhar Nuril, rambut ini bukan najis. Alhamdulillah clear. Saudara Razwan Abdul Hamid, bunuk susu jelas. Orang bunuk susu apa khabar? Parlimen kita di Pasemah tu bunuk susu. Ustaz Muhammad Fakhruddin Rajali, Ustaz, agak-agak stok makanan cukup kau di pasaraya? Pusing berkala makanan habis. Hari ini kilang roti Gardenia kata habis dah. Saudara tu email kita tu Ustaz Fakhruddin Rajali, guru kita di Ma'at Hafiz. Ayah agak-agak stok makanan cukup kau di pasaraya. Kerajaan memberikan jaminan bahawa insya-Allah akan cukup stok makanan. Cuma saya rasa kita tak payah nak berjoli lah, nak makan sedap masa duduk perintah berkorun ni tak perlu. Roti Gardenia ini bukannya kilang tutup, tapi kilang tidak boleh untuk nak mengeluarkan lebih daripada pengeluarannya yang biasa. Had maksimum dah. Pengeluaran itu sudah pun had maksimum. Jadi itu yang terjadi. Cuma mungkin kerana ramai yang berada di rumah, jadi kerana itulah nampaknya permintaan ini semakin meningkat dan melebihi daripada kebiasaan. Jadi akhirnya habis. Saya cari saat ni pun roti Gardenia pun nampaknya mengalami stok, kehabisan stok di pasaraya. Tapi tak apalah lah, kita boleh hidup tanpa roti Gardenia, tak ada masalah kan. Baik. Yang berikutnya jangan main. Ni bahagian teknikal kita ni agak rajin sedikit ya. Ini bahagian AJK teknikal kamera ni. Abang Mi sibuk duk blogger kisah luar negara, marilah berok dalam kawasan musim Covid ni. Apa dia ni Abang Mi? Terima kasih kepada semua yang join kita pada hari ini. Ibnu Zaman bin Sudin, adakah ini berlaku sekarang tanda-tanda Dajjal nak turun? Wallahu alam. Dajjal pasti akan datang di akhir zaman ini, yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Dajjal ini pasti akan tiba juga. Umi panggil. Dajjal ini pasti akan tiba juga menurut hadis-hadis yang sahih.
Tetapi kita tidak tahu bilakah Dajjal ini akan tiba. Cuma tanda-tandanya Nabi sebut di antara tanda-tanda kecil kiamat ni banyak. Antalidul amatu rabbataha wa antaral huffat al-urrata. Nabi sebut bahawa di antaranya seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Jadi tanda-tanda kecil kiamat ni sudah banyak berlaku, dan penyakit ini sendiri tidaklah disebut secara jelas bahawa datangnya penyakit-penyakit yang banyak ini tanda Dajjal nak turun. Cuma kalaulah Dajjal nak turun, sebenarnya tanda-tandanya sudah pun banyak dah. Sifat manusia sendiri yang nampaknya mula menolak hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting tak kiralah Dajjal turun ke, Dajjal tak turun ke, yang penting kita sentiasa berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syuari UMT clear, tak balik ya, alhamdulillah. Muhammad Faiz Syazmi, mohon pendapat Ustaz isu berkaitan penggunaan tabung masjid bagi membantu karyah masjid. Tidak ada masalah, ini masanya. Masjid nak bantu karyah masjid, silakan. Kecualilah di masjid, di tabung itu diletakkan ini tabung pembangunan masjid. Jadi orang yang memberikan sumbangan itu mungkin dia mengharapkan sumbangannya ini adalah untuk pembangunan masjid. Tapi kalau secara umum diletakkan tabung di masjid, kemudian orang letak duit dalam tu tanpa apa-apa tujuan yang khusus yang diletakkan di tabung, tidak ada masalah. Bahkan kalaupun tujuannya untuk pembangunan masjid perlu melihat keperluan pada hari ini. Adakah lebih perlu untuk kita membangunkan masjid dengan buat menara dan sebagainya, daripada kita membiarkan ahli-ahli karyah kita tu dalam keadaan lapar? Sudah tentulah mengenyangkan ahli-ahli karyah yang sekitar masjid itu lebih utama pada hari ini. Saya nampak bahawa inilah masanya. Nak guna wang zakat, gunalah wang zakat. Nak guna wang tabung masjid, gunalah wang tabung masjid. Jangan berbangga dengan simpanan masjid berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu ringgit, sedangkan fakir miskin yang berada beberapa puluh kaki saja daripada masjid tidak dapat membeli makanan. Tetapi dalam masa yang sama, suka untuk saya ingatkan, kadang-kadang orang yang cemas dan sebagainya ini, mereka ni masih boleh lagi membeli makanan masih lagi boleh belilah makanan yang ada dengan simpanan kita yang ada. Tetapi kalau kita tak mampu untuk nak beli makanan, memang tak ada duit dah, nak makan tak boleh, maka jangan buat senyap-senyap, jangan duduk sorang-sorang sedih. Cari pemimpin masyarakat yang ada. Kalau boleh cari wakil rakyat, carilah wakil rakyat. Dan saya sebagai seorang ahli parlimen mentadbir kawasan parlimen saya ini dengan menggunakan tutup penghulu kita yang ada. Penghulu kita yang ada ini, kadang-kadang orang yang memerlukan bantuan ni, penghulu pun dia tak kenal. Kita kata di atas WhatsApp kita, dia kata, YB saya nak bantuan sikit. Okey, bawah penghulu mana? Tak tahu, saya pun tak kenal Tok Penghulu. Tak apalah, Tok Imam pun dia tak kenal. Jadi masjid pun kita pergi, Tok Penghulu pun kita tak kenal. Jadi ini masalah. Jadi jangan kita malu mohon bantuan. Jangan sampai kita ni terpaksa tak makan, anak-anak lapar, cari bantuan dengan Tok Ngulu bagi tu. Saya yakin insya-Allah kalau sampai kepada peringkat nak beli makanan susah, kita ikhtiarkan untuk hantar ke pintu. Tapi kalau sampai ke peringkat nak beli rokok baru susah, baru nak beli rokok pun susah, tak boleh beli rokok pun dah susah dah, saya rasa itu kurang tepat lah. InsyaAllah sekarang ini bukan sama seperti musim banjir. Banjir tak apa, kita boleh cari funder untuk derma banyak-banyak, kita cari makanan dan kita bagi kepada mereka terlibat banjir. Tapi ini menyeluruh, hatta wakil rakyat sekalipun kena berada di dalam rumah masing-masing, social distancing, mengamalkan penjarakan sosial, kena duduk di rumah masing-masing. Nak tunjuk kepada masyarakat macam mana contoh kalau kita dah buat majlis penyampaian berkelompok, ramai sana ramai sini. Cuma kalau perlu, tak ada masalah, saya arahkan kaki tangan saya bagi bantuan sana, bagi bantuan sini, dengan tidak membuat perkumpulan yang boleh menyebabkan risiko tersebarnya virus ini. Jadi kalau ada yang memerlukan bantuan, hubungi pemimpin ataupun komuniti tuan-tuan yang berada di tempat masing-masing. Gelemah clear molek, Tok Ngulu Jiji, clear molek dia, gelemah kita, alhamdulillah.
Salam Ustaz Haziq Amin. Salam Ustaz, macam mana dengan isu pengkemumian jenazah pesakit COVID-19 tu? Boleh bantu KKM kalau betul dia orang kurang staff? Kesian orang kampung tak tahu SOP ya. Saudara Haziq Azmin, satu kes yang berlaku di Rantau Panjang, bukan Parlimen Pasir Mas. Pasir Mas dan Rantau Panjang berada di bawah satu pentadbiran jajahan yang sama, iaitu daerah Pasir Mas. Jadi satu isu yang berlaku 3 hari lepas, iaitu apabila salah seorang ahli jemaah kita, almarhum Ustaz Hasan, meninggal dunia, Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Berlaku sedikit salah faham di antara pihak petugas Kementerian Kesihatan dengan waris-waris dan orang kampung yang terlibat. Jadi kemarin pun Ketua Pengarah Kesihatan sudah mengeluarkan kenyataan bahawa isu ini akan disiasat. Jadi saya tak nak panjangkan. Saya harap supaya pihak mana-mana pihak yang terlibat ini menunggu penjelasan daripada pihak Kementerian Kesihatan, dan pihak Kementerian Kesihatan sendiri pun dapat membuat siasatan dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Mungkin di sana SOP perlu kita perkemaskan, atau di sana perlu untuk kita mengingatkan kaki tangan kita, menunjukkan contoh yang baik kepada orang kampung, kepada masyarakat luar. Kalau staf ataupun kalau pegawai staf kaki tangan KKM sendiri tak dapat menunjukkan contoh, macam mana masyarakat luar nak patuhi peraturan kawalan pergerakan yang kita laksanakan pada hari ini? Dalam masa yang sama, rakyat perlu faham bagaimana situasi keletihan yang teramat sangat yang telah melanda kaki tangan KKM pada hari ini. Di waktu sedang kita berada di rumah kita, melayani anak-anak dan juga isteri kita, makan dengan makanan yang enak, boleh masak apa makanan yang kita nak. Nun di sana para perwira dan para pahlawan kita, serikandi kita, terdiri daripada doktor-doktor, jururawat, petugas-petugas kesihatan, polis, tentera, pengawal keselamatan, khususnya mereka tidak tidur pada waktu malam bagi memastikan negara kita ini selamat daripada COVID-19. Kita mungkin tidur pada waktu malam, kita kebosanan berada di rumah, tak tahu nak buat apa. Mereka terpaksa berada di tempat kerja semata-mata memastikan bahawa negara kita ini selamat daripada virus COVID-19. Jadi apalah sangatnya bertolak ansur dengan sedikit sebanyak isu-isu yang berlaku, bertolak ansur dengan sedikit sebanyak perkara-perkara yang mungkin mengguris hati kita, kerana kita faham mereka semua iaitu yang berada di KKM ini sedang bekerja di bawah tekanan yang teramat sangat. Balik ke rumah, anak sudah tidur. Pulang keluar daripada rumah, anak belum bangun daripada tidur. Balik rumah pula nak peluk anak tak boleh. Nak peluk anak-anak yang tak boleh. Kenapa? Kerana pakaian masih lagi dikhawatiri terlibat dengan terdedah dengan virus dan sebagainya. Ada ibu bapa yang terpaksa mengamalkan mengkuarantin diri mereka sendiri dalam masa kerja ini, semata-mata kerana memastikan supaya anak-anak mereka, keluarga mereka tidak terdedah dengan virus. Jadi kita rakyat yang diminta untuk duduk di rumah ini, sekadar duduk di rumah saja, tak buat apa-apa, tak perlu buat apa-apa. Fahamilah beban tugas mereka yang terlibat ini. Jadi insya-Allah saya nampak bahawa isu di Rantau Panjang ini, yang berlaku di Rantau Panjang ini, walaupun tidak selesai lagi, tetapi saya nampak tak perlu untuk kita gembar-gemburkan dan panjang-panjangkan. Masing-masing boleh duduk semeja, kita selesaikan secara anak beranak, insya-Allah. Banyak lagi perkara yang perlu untuk kita tangani selepas daripada ini. Baik, yang berikutnya, Muhammad Arif Abu Bakar, UMT clear. Nik Hanif, Nik Muhammad harap 1% dari harta mereka sumbangan jutawan-jutawan di Malaysia boleh tolong frontline. InsyaAllah jutawan-jutawan boleh tolong mereka terlibat. Hilmi Ramli, YB, betul ke cerita waris kena urus sendiri perkebumian jenazah COVID-19 sebab KKM Pasir Mas tak nak urus? Saya telah jelaskan tadi, iaitu pihak KKM pusat telah pun berjanji untuk nak menjalankan siasatan. Kita serah kepada siasatan ini, bagaimana siasatan ini dapat membongkarkan apa yang terjadi. Dan apa pun demikian, setiap manusia ini tidak boleh lari daripada kelemahan. Nobody is perfect. Jadi kita serahkan kepada mereka yang terlibat ini. Alamin Original, salam Ustaz, nak tanya apa, nak cari doa Ustaz baca tadi, saya sebut tadi. Alamin Original, doa ini ialah Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, baik, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebelum tu kita baca ayat Syubha, ya, satu cadangan yang cukup baik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat bersama keluarga dan dijauhkan dari gejala wabak COVID-19. Terima kasih. Cadangan saya tentang penggunaan pam minyak. Rasanya lebih baik pihak stesen minyak menyediakan membantu pam khas untuk mengelakkan banyak tangan pelanggan yang bergilir guna. Takut nanti ada pelanggan yang positif yang guna pam. Risau takut jangkitan COVID-19 secara tidak langsung dapat mengurangkan penyebaran wabak ini. Baik, saya nampak ini cadangan yang baik dan gunakan kuasa pengguna kita. Sehingga hanya di stesen minyak yang menggunakan petugas khas untuk nak melakukan kerja-kerja ataupun kerja-kerja untuk mempam minyak itu. Biar ada pembantu khas. Jadi stesen-stesen minyak yang ada, anda boleh gunakan ini sebagai iklan untuk nak tarik pelanggan. Okey, letak di depan tu, kami menyediakan pembantu khas untuk melakukan tugas memasukkan minyak ke dalam tangki kereta anda. Jadi insya-Allah ini boleh menarik pemandu-pemandu untuk singgah di stesen minyak anda masing-masing. Itu boleh jadi tarikan dan kita gunakan kuasa pengguna kita. Kalau stesen minyak ini tidak ada pembantu khas, jangan singgah. Jangan singgah. Baik. Kambing golek askar, Ustaz, tak ada kebantuan mask atau sanitizer untuk rakyat. Mask dan sanitizer ini ada insya-Allah. Kalau di Pasir Mas saya telah pun membuat pesanan. Cuma buat masa sekarang ini mask dan sanitizer ini masih belum diperlukan untuk mereka yang berada di dalam rumah. Perlu untuk mereka yang nak keluar daripada rumah. Jadi keluar daripada rumah hanya perlu mask untuk kita beli sikit sebanyak keperluan dalam masa 10 minit terus balik ke rumah. Jadi saya nampak bahawa keperluannya masih agak minimal. InsyaAllah selepas daripada ini, apabila perintah kawalan pergerakan ini tamat, mungkin kita bergerak sebagaimana biasa. Pada waktu itu saya nampak bekalan insyaAllah akan tiba dengan banyak. Ya. Baik. Nak guna Muhammad Faiz Hasmi, alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Terima kasih Ahmad Abdullah Rahman, ceras comel lain. Kota Baru clear. Saudara Muhammad Aliman, pengarah Jabatan Amal Kelantan. Ya, macam mana dengan arahan supaya menderma darah? Setakat mana keterlibatan Jabatan Amal Kelantan untuk derma darah, minta supaya dapat kerjasama, dan kami di pihak Jabatan Amal pun sudah pun mohon surat daripada pihak Kementerian Kesihatan supaya dapat didaftarkan sebagai NGO yang bekerjasama dengan untuk apa juga tugas yang diperlukan. Baik, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim. Kata hadis ini diriwayatkan oleh bukan ini. Okey, bukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Imarah. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna asy-syahida fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Qal inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qal man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, ma ta'uddu nasyahida fikum? Siapakah orang-orang yang kamu kira sebagai syahid di kalangan kamu? Pada pandangan kamu ni, siapa yang kamu rasa orang ni syahid? Maka sahabat jawab, kata Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesiapa yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang syahid. Jadi sahabat ni kata, ya Rasulullah, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang syahid. Maka berkata Nabi SAW, inna syuhada'a ummati izan laqalilun. Kalau begitu, maka orang yang mati syahid di kalangan umat aku ni sikit sangat je lah. Kalaulah orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala itu barulah dikira sebagai syahid, maka orang yang mati di kalangan umat aku itulah dia orang-orang
itulah dia orang syahid, maka sikit sangatlah mereka. Maka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu faman hum ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, kalau demikian ya Rasulullah, faman hum ya Rasulullah, maka siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qal, lalu Nabi SAW menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Sesiapa yang mati di jalan Allah, dialah orang syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Sesiapa yang mati, saat ni man qutila, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Sesiapa yang mati di jalan Allah, dia syahid. Orang ni bukan mati dalam korban dalam peperangan, tapi dia mati di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dianggap syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa yang mati kena ta'un, dianggap sebagai syahid. Bismillah. Dianggap sebagai syahid. Wa man mata fi batni fa huwa syahid. Dan siapa yang mati kerana sakit dalam perutnya juga dikira sebagai syahid. Maknanya orang yang mati akibat COVID-19 ini, satu penyakit yang lebih berbahaya daripada ta'un atau penyakit yang dirungkaikan di dalam oleh Nabi secara umum, iaitu mati sakit dalam perutnya ini, iaitu mati kerana gangguan organ dalaman ini, fahuwa syahid, dia dianggap syahid. Tetapi sebagaimana saya sebut, syahid ini ialah merupakan syahid akhirat, bukan syahid dunia. Tidak. Maksud syahid dunia ini ialah dia syahid di dunia lagi diperlakukan sebagai orang yang mati syahid. Orang ini tidak. Di dunia diperlakukan sebagai kematian biasa, tapi di akhirat esok-esok insya-Allah dikira sebagai syahid. Jadi inilah dia kelebihan orang-orang yang mati akibat daripada penyakit-penyakit seperti ini. Jangan kita rasa bahawa bila kita kena sakit ini merupakan penghabisan kepada kita. Tidak. Di sana insya-Allah adanya perkara-perkara ataupun kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Mak Fakih Akih tahniah TKP. Ambo DKB pun habis emas. Fuad Mahmud kata DKB pun habis. Topeng muka nak dijual ni pun habis juga di DKB, bahkan dikata-kata sudah pun habis. InsyaAllah kabinet ataupun menteri kita dah buat jaminan bahawa dalam masa beberapa hari saja lagi akan diagihkan secara percuma kepada rakyat. Jadi pada waktu itu kita telah pun melepasi perintah kawalan pergerakan ini, kita boleh keluar. InsyaAllah waktu itulah perlu kepada hand sanitizer dan juga mask ini dengan jumlah yang banyak. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, cuba untuk nak tahan diri kita supaya jangan dianggap sebagai ataupun jangan keluar daripada rumah. Tak perlu, kalau tak perlu keluar, tak payah keluar. Duduk di rumah, banyak perkara yang kita boleh buat. Baik. Ini dah di antara orang-orang yang dianggap sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita tuan-tuan sekalian jangan rasa bahawa bila kena penyakit-penyakit seperti ini kita rasa habislah. Telah pun habis dah hidup kita. Tidak. Insya-Allah ada lagi yang kita nampak bagaimana yang kena ni pun ramai yang sudah pun sembuh. Yang mati tu ada, tapi yang sembuh daripada COVID-19 ini, mengikut kata pandangan para pakar bahawa apabila COVID ini, manusia, virus ini masuk dalam tubuh manusia, kalau dia boleh bertahan selama 14 hari, insya-Allah dia akan sembuh selepas daripada itu, kerana tubuhnya menghasilkan imun yang tersendiri. Tubuhnya ini akan menghasilkan imun yang tersendiri yang pertahankan tubuhnya daripada COVID ini. Tapi dalam masa 14 hari inilah, kalau dia tak mampu untuk nak berdepan dengan gangguan virus yang akan menyerang saluran pernafasan, itulah yang akan membawa kepada kematian. Jadi maknanya virus ni boleh mati, tapi syaratnya dalam masa 14 hari dia hidup dalam tubuh manusia ini. Jadi kalau kita boleh break dia punya rantaian ini, insya-Allah tidak mustahil dia boleh dibasmi. Cuma bagaimana nak basmi secara 100% di dunia ini, mungkin di sana ada sedikit masalah ataupun ada sedikit perkara yang perlu untuk dikaji oleh para ahli-ahli saintis kita, insya-Allah. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, inilah di antara orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang syahid, orang-orang yang syahid. Jadi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, bila kita dengar cerita seperti ini, maka kita tidak unsing untuk menghadapi apa jua mehnah ataupun apa jua tribulasi di dunia ini, insya-Allah. Jadi sepanjang kita berada di sini tuan-tuan sekalian, kita berada di rumah kita masing-masing ini,
kita nak sebut bagaimana satu hadis Nabi SAW untuk kita baca bila kita solat dan sebagainya, bila duduk saja, duduk di rumah dan sebagainya ini. Cuba amalkan beberapa hadis ataupun doa-doa, zikir-zikir yang disebut oleh Nabi SAW ini, yang membawa kepada pahala yang begitu besar. Kadang-kadang kita nampak bahawa buat amal ni susah, buat amalan ni susah. Sesungguhnya di sana ada amalan-amalan yang mudah, yang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya kalau kita boleh sebut, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah. Man qalaha 100 marratin fi yawmin kana lahu adlu 10 riqabin wa kutiba lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kana lahu hizran min asy-syaitan yawmu zalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa ahadun 'amila aktsara min dhalik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terima kasih sahabat-sahabat yang join. Jeram Kuala Lumpur clear TKP. Terima kasih saudara Ten Hidayat Ishaq. Mesir clear Muhammad Azmi Anwar. Mesir clear. Terima kasih. Di Mesir kena jaga-jagalah sikit. Virus masih lagi sedikit di Mesir, tapi tidak mustahil dengan perangai rakyat Mesir ni dia boleh merebak, walaiyazubillah lah. Ya, kata Osman Yunus, pucuk bayah dalam timba wak pergi jual di pasar pagi. Tahniah TKP Ambo, semoga terus berjaya lagi dan lagi. Ada pula pantun dia. Hashim Safin, Ustaz katanya virus penciptaan manusia jauh qasdak, wallahu alam. Kita tak tahu, mungkin betul, mungkin tidak. Wallahu alam, tak tahu. Kalaupun ciptaan manusia sekalipun, ini bukan masanya untuk kita cari siapa penciptanya. Kita basmi virus ini terlebih dahulu, lepas tu kita carilah. Kalau terbukti dia yang buat ni, kita minta supaya dihukum mati berkali-kali. Mungkin dia kena hukum mati berkali-kali. Tapi manusia yang jahat ini, dia boleh buat apa jua perkara. Teori konspirasi cukup banyak. Saya baca teori-teori konspirasi cukup menarik. Jangan situ. Saya baca teori-teori konspirasi ni memang cukup menarik. Ada yang kata Amerika buatlah, ada yang kata China buatlah, sebab China dah sembuh dia punya virus ini ataupun serangan ini, dia boleh sudah dapat overcome, dapat atasi. Tapi sekarang ini bukan masa je untuk kita nak cari siapa yang bertanggungjawab ataupun siapa yang reka. Bukan itu masanya. Sekarang ialah masa untuk kita cari penawar terlebih dahulu. Kita selamatkan nyawa terlebih dahulu. Orang sudah hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Baik. Ustaz yang disebut syahid dengan sebab penyakit atau wabak ini, adakah pengurusan jenazah tersebut diuruskan sama dengan mereka yang syahid di medan perang? Saudara Ustaz Akram Ikrami, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang disebut syahid dengan sebab penyakit atau wabak ini, adakah pengurusan jenazah tersebut diuruskan sama dengan mereka syahid di medan perang? Tidak. Kerana mereka syahid akhirat, pengurusan mereka sama seperti jenazah-jenazah lain di dunia. Ada pun jika mereka terkorban mati di jalan Allah, yang kita sebut syahid dunia akhirat, barulah mereka ini diuruskan dengan cara syahid dunia akhirat. Ada pun kerana mati sakit, mati sakit dalam perut, mati taun, pengurusan jenazah mereka sama seperti pengurusan jenazah yang lain. Bukan seperti mereka yang syahid dunia akhirat, kerana mereka ni syahid akhirat sahaja. Tetapi yang mati kerana COVID ini diuruskan dengan berbeza, kerana itu pertimbangan Kementerian Kesihatan, bukan ada kaitan dengan mereka syahid atau tidak. Pertimbangan Kementerian Kesihatan ialah mereka hendaklah diurus sebagaimana jenazah yang mati akibat penyakit-penyakit yang berbahaya seperti Ebola dan sebagainya. Fuad Mahmud naik basikal tolak seumur gomo ustaz gomo. Dia punya patung tu bisa-bisa. Baik. Saya nak baca hadis tadi ya. Baik. Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ni. Kata Nabi apa dia? Kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang-orang yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Tuan-tuan boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Siapa yang baca doa ini ataupun zikir ini sebanyak 100 kali, dia baca 100 kali. Siapa yang baca 100 kali pada setiap hari, dia mendapat pahala sebagaimana membebaskan 10 orang hamba. Dia bebaskan 10 orang hamba, dan sebagaimana dia tulis kepadanya ini 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa. Wa kana lahu hizrun minasyaitan, dan dilindungi daripadanya ini perlindungan daripada syaitan pada hari itu sehinggalah dia ni pada waktu petang. Tuan-tuan sekalian, nampak kan? Ini merupakan bagaimana pahala yang begitu besar orang yang baca zikir seperti ini, kata Nabi. Dan tidak ada orang yang datang dengan pahala lebih daripada apa yang dia datang akhirat esok-esok. Maknanya dia lah banyak sekali. Tak ada orang lain lebih banyak daripada dia kecuali dia. Kecuali orang-orang yang membuat amalan lebih banyak daripada dia. Maknanya mungkin dia baca hari ni 100, esok dia tak baca. Jadi siapa yang akan datang lebih baik daripada dia? Orang ni yang istiqamah. Hari ni 100, esok 100, lusa 100. Jadi dia mungkin baca sehari je. Orang lain baca 2 hari, yang ni baca 3 hari. Jadi orang ni, tuan-tuan sekalian, sesiapa yang datang dengan amalan ini lebih banyak daripada dia, mungkin istiqamahnya lebih dan sebagainya, pahala yang lebih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita, bila kita berada di rumah, daripada kita duduk layang benda-benda yang tidak bermanfaat sangat ni, cuba kita amalkan zikir-zikir yang saya baca ini. Untuk apa? Untuk kita memastikan diri kita ini mengambil peluang daripada cuti kita berada di rumah ini dengan cara yang cukup baik, dengan aktiviti yang cukup baik, sehingga tak timbullah ada saya nampak dalam Facebook ada yang naik basikal anak dia, naik kuda mainan dan sebagainya, terlampau bosan berada di rumah ni. Jadi ini di antara benda-benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang saya Ustaz Ikram, terima kasih jawapannya, terima kasih. Tok Ki Otai, Assalamualaikum Ustaz, tangkap Johor, clear. Ibnu Salamah 15 dah korban Covid hari ni, masya-Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pun tak baca yang terbaru ini. Kata Ibnu Salamah, duka cita dimaklumkan terdapat satu kematian baru dilaporkan ke CPRC kebangsaan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 15 kes. Semalam kita dengar 14 kes, hari ni kes yang ke-15. Kes kematian ke-15 ini merupakan kes ke-1519. Lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun berasal dari Melaka. Beliau disyaki punya kontak dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 713 yang telah menghadiri perjumpaan tabligh di Masjid Seri Petaling. Beliau sendiri tak hadir, tapi kontak dengan yang hadir ke Masjid Seri Petaling dalam perjumpaan tabligh. Beliau mempunyai sejarah penyakit kronik dan telah pun dirawat di Hospital Pakar Sunan Zat Fatimah Muar mulai 11 Mac 2020. Disahkan meninggal dunia pada 5.35 pagi pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tuan-tuan sekalian, ini bahayanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita nak supaya mereka yang terlibat, saudara saya di jemaah tabligh, kita tahu bahawa saudara kita jemaah tabligh ni orang yang baik, tapi tolong, kita ulang sekali, tolong sedar bahawa tindakan kita untuk tidak buat pemeriksaan itu satu ancaman bahaya kepada rakan-rakan kita, kepada keluarga kita yang ada. Jangan kerana kita orang lain yang tidak berdosa menghadapi masalah, orang lain yang tidak ada apa-apa kesalahan, apa-apa dosa, terpaksa menanggung akibatnya. Saya minta tolong. Ni berapa orang dah yang sudah terlibat, yang mati akibat daripada berangkaian kerana kluster tabligh. Mungkin orang itu, orang asal yang kena tu dah sihat dah, tak ada masalah dah, tapi orang yang dia jangkitkan, itu jadi masalah. Terutama yang mati terbaru ni. Yang kematian terbaru ni tuan-tuan sekalian, dia punya sejarah penyakit kronik, sudah pun dirawat dah sebelum daripada ini. Tambah pula pertahanan tubuhnya tidak cukup kuat untuk berdepan dengan virus COVID ini. Akhirnya ini yang berlaku. Jadi sebab itulah kita kena, tuan-tuan sekalian, kena cakna lah dengan perkara-perkara seperti ini. Tolong cakna. Jangan kerana kita yang menjadi penyebab kepada kematian orang lain. Saya tahu bahawa sahabat-sahabat di jemaah tabligh ni orang yang baik, di antara orang yang baik. Minta tolong supaya dapat
cakna dengan perkara-perkara seperti ini. Amirul Aril, salam Ustaz, nak tanya macam mana nak dapat pahala jihad untuk geng-geng frontliner, dan adakah kalau geng frontliner ini kira syahid hanya semasa wabak ini sahaja? Thank you Ustaz. Amirul Aril, salam Ustaz, nak tanya macam mana nak dapat pahala jihad untuk geng-geng frontliner. Bahagian teknikal. Terima kasih teknikal. Ada apa-apa masalah? Okey. Macam mana nak dapat pahala jihad untuk geng-geng frontliner? Kepada geng-geng frontliner, anda merupakan insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor-doktor, pasukan perubatan dan sebagainya, anda semua merupakan insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah dalam menjalankan tugas ini, anda diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat kali ganda. Menyelamatkan nyawa manusia ialah tugas yang paling mulia. Tapi kita nak kata adakah geng frontliner ini dikira syahid hanya semasa wabak ini sahaja? Ya, kalau kena dengan wabak ini dikira sebagai syahid, insya-Allah. Kalau di luar daripada wabak ini, maka kita nak kata dia ni mati syahid ni sudah tentu. Syahid ini kerana bergantung kepada penyebab apa kematian dia. Khalid bin Al-Walid berperang berapa puluh kali berperang, tapi tak mati dalam perangan. Akhirnya mati di atas katil. Dia tidak dikira sebagai syahid kerana matinya di atas katil, bukan kerana peperangan, bukan kerana perang, tapi penyebab matinya itu ialah sebab yang lain. Soal Allah Ta'ala nak kira sebagai syahid atau tidak, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kira sebagai syahid atau tidak. Jadi kalau kita nak kata geng-geng frontline ini akan mati syahid, itu bukan berada di bawah bidang kuasa kita untuk menentukan syahid atau tidak. Tetapi yang paling baiknya ataupun yang paling pastinya ialah geng-geng ataupun sahabat-sahabat kita frontliner ini, kalau mereka ikhlas, mengikhlaskan diri mereka untuk Allah Ta'ala, insya-Allah mereka dapat pahala yang begitu banyak. Terutamanya keluarga mereka yang cukup kuat untuk berkorban pada hari ini. Di belakang doktor-doktor ini ada suami, ada isteri, ada anak-anak yang telah berkorban dengan begitu banyak bagi memastikan mereka pinjamkan ahli keluarga mereka untuk ummah. Kita tak pernah bayangkan. Yang kita bayangkan ialah peperangan ini suatu hari nanti ia akan berdepan dengan musuh, askar, tentera. Askar ini senjatanya M16 dengan kereta kebal, jet pejuang dan sebagainya. Ini pertahanan kita. Rupa-rupanya Allah Maha Tahu yang berperang di barisan hadapan mempertahankan negara kita pada hari ini ialah geng-geng ataupun sahabat-sahabat kita frontliner daripada doktor-doktor dan pasukan perubatan. Saya memberikan tabik hormat 100 kali tabik kepada anda yang berada di barisan hadapan ini. Andalah merupakan pejuang bangsa dan pejuang negara kita. InsyaAllah tidak cukup dengan sebuah tugu kalau nak bina kepada doktor-doktor ini. Bagilah, kita minta kerajaan bila berakhirnya cabaran COVID ini, bagilah sesuatu kepada warga KKM dengan penghargaan supaya mereka rasa bahawa diri mereka dihargai oleh kerajaan dan oleh rakyat negara ini, insya-Allah. Setuju tak tuan-tuan? Baik. Muhammad Faizul Hasan, hebat WB Pah penuh. Kita tersusun. Kedal banyak lagi kita ni. 3, kita doa untuk frontline, doa untuk tiga anak doktor dan yang lain. Salat hajat ya, terima kasih Muhammad Azlan. Hai Johari, setuju tak Ustaz kalau pendapat dhaif saya yang berkemungkinan yang pergi cek tapisan itu adalah jemaah yang luar daripada warga? Yang tak pergi cek tapisan itu adalah jemaah yang luar daripada warga, yang mungkin kerana ada kenyataan daripada sahabat-sahabat di Masjid Seri Petaling bahawa yang terlibat dengan mereka yang 12,000 lebih saja, yang lain semua daripada warga negara luar. Jadi wallahu alam daripada mana lagi yang terlibat kita tak tahu. Tetapi kerana kita tahu bahawa dalam ijtima' tabligh ini, kalau tuan-tuan yang pernah ikuti, dia punya exposure dia di antara satu sama lain, tidur, makan sama-sama, tidur, taklim dan sebagainya. Dia punya pendedahan di antara satu sama lain itu cukup rapat dan cukup kuat. Jadi mereka duduk bersama dalam masa 3 hari ataupun 3 hari itu memberikan suatu peluang kepada virus untuk tersebar dengan begitu mudahnya. Jadi itulah kita kata yang penting yang berlaku di ijtima' tabligh tersebut. Sebab itu ijtima' tabligh itu menyebabkan di situlah dia panggil pencetusnya virus ini mula tercetus untuk gelombang yang kedua. Allahu akbar, ya.
kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi kita dengan ketabahan supaya dapat untuk kita harungi saat-saat yang sangat-sangat mencabar, saat-saat yang mencabar seperti ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang online, masih lagi online pada kali ini, dan alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada pihak kerajaan di atas kelonggaran yang diberikan kepada pencarum-pencarum untuk mengeluarkan akaun kedua mereka. Akaun kedua mereka ini dapat dikeluarkan sebanyak RM500 sebulan. RM500 ni sebulan, saya nampak banyak dah yang kira-kira boleh membantu sikit sebanyak dah yang terpaksa bayar ansuran. Kalau mereka yang buat pinjaman dengan bank tawar pula moratorium selama 6 bulan untuk kita atur balik cash flow kita ini. Ada orang kata bahawa itu orang yang ada KWSP, ya, yang itu untuk bantuan mereka yang ada KWSP, ada EPF. Yang tak ada, macam mana pula? InsyaAllah tunggulah pengumuman yang akan dibuat oleh kerajaan, package yang akan dibuat oleh kerajaan, pengumuman pada 31 Mac ini. InsyaAllah banyak lagi. Tolong air sikit, air suam. Minta air suam. Menteri Kesihatan suruh minum air suam walaupun ramai yang teruk. Baik. Hey Johari, free kena mari jala tahfiz Balaghul Mubin lah deh Tauban Masjid Brunei. InsyaAllah kita dah pernah pergi sana. Sebab dulu cetok di dalam Pasir Mas, sekarang dulu cetok dalam Rata Panjang, jadi tak lama dah tak pergi. Dulu bila berada di Pasir Mas, alhamdulillah kita dah banyak pergi ke sana. YMN Trading, kita akan masuk gelombang ketiga sebab perhimpunan kaum India 30K pada 13 Mac. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jangan mendatangkan gelombang-gelombang yang berikutnya. Khairul Azmi Jamil, salam ustaz, ketika ini ramai yang kekurangan dan keputusan mata pencarian, adanya stres dan sebagainya. Bagaimana cara nak bantu urus tekanan dan stres yang mereka hadapi? Salam Khairul Azmi. Sahabat saya Khairul Azmi tanya, macam mana nak hadapi stres dalam hidup? Sekarang ini stres yang teramat sangat. Stres ini satu benda yang tak boleh kita nafikan, satu ancaman cukup besar. Depression ataupun tekanan yang dihadapi ini dalam hidup ini cukup banyak. Tuan-tuan sekalian, kena ingat bahawa walaupun kita rasa kita susah, akan ada lagi yang lebih susah daripada kita. Akan ada lagi yang lebih susah daripada kita. Kita rasa kita ni susah, tapi mesti di sana ramai lagi yang susah daripada kita. Kita mungkin susah untuk nak bayar kereta, tapi ada orang tak ada kereta pun. Kebahagiaan ini adalah merupakan perkara yang kita tidak boleh ukur dengan wang ringgit. Saya ambil contoh, mungkin ada seorang yang naik kereta. Mungkin ada seorang yang naik kereta yang besar. Kita ambil contoh, ada seorang kaya naik kereta besar. Dia naik kereta yang besar melalui sawah padi. Dia bawa kereta besar. Orang kaya bawa kereta besar. Dia pun bawa kereta besar tepi sawah padi. Dia pun paling daripada luar, daripada jendela keretanya itu, tengok di sawah padi ni ada seorang pesawah padi. Seorang pekebun seorang pesawah padi ni tengah duduk bekerja di sawah padi, berehat di atas bangsa, di atas wakafnya. Duduk rehat, makan tengah hari, buka makanan tengah hari, makan bersama dengan isteri dan anaknya yang turut membantu. Dihembus dengan angin padan, angin sepoi-sepoi bahasa sawah padi. Dia makan bersama dengan anak dan isteri. Tuan-tuan bayangkan, kita orang kaya ni mungkin naik kereta, dia pun naik kereta tengok kepada si pesawah padi. Pesawah padi ni tengok pula dia. Yang naik keretanya akan kata macam mana? Allah sukanya ada masa dia makan bersama dengan keluarganya. Ada masa dia makan bersama dengan keluarga. Dia ni sentiasa sibuk dengan mesyuarat, bisnes sana, bisnes sini, naik kereta besar. Tapi tengok pesawah padi ni, Allah bahagianya dia nampak dapat makan bersama dengan ahli keluarganya. Seronoknya makan di tepi sawah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Tuan-tuan bayangkan apa yang si pesawah padi itu akan kata. Pesawah padi itu mungkin melihat kepada si kaya ini, orang kaya ini yang lalu dengan keretanya besar. Dalam hatinya akan terdetik, alangkah bahagianya menjadi orang kaya.
naik kereta besar tanpa perlu berjemur di tengah panas, membanting tulang mencari rezeki untuk mengerjakan sawah padi. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Kebahagiaan itu adalah perkara yang sangat-sangat abstrak, sangat-sangat subjektif. Tidak ramai, ada orang yang kaya tidak bahagia dengan kekayaannya. Ada orang miskin yang dia rasa kalau dia kaya, maka dia akan bahagia dengan sendiri. Betapa ramai orang yang kaya tapi tidak pun bahagia dengan kekayaannya. Stres ini kerana kita rasa bahawa kita hidup ini dengan masalah yang sangat banyak. Kenapa tidak kita balik kepada panduan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Berapa banyak yang telah kita sedekah? Adakah kita sudah bersedekah RM10, RM20 paling tidak bagi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang nak buat masjid, orang nak betapa ramai orang perlukan bantuan dan sebagainya. Kita tak ada duit tapi dia lagi tidak ada, beli makanan bagi pada dia. Insya-Allah kita telah menyuntik sikit sebanyak antibody dalam diri kita, unsur-unsur kebahagiaan yang walaupun kita mungkin tidak ada duit, berhadapan dengan stres tekanan hidup, tapi kita rasa bahagia. Kerana hidup ini tidak lama, tuan-tuan sekalian. Hidup ini tidak lama sampai masa kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hei Johari, tengok saat jadi pengurusi majlis Isra Mi'raj, ustaz penceramah di Pondok Modern ketika itu. Ustaz penceramah di Pondok Modern ketika itu. Ustaz masih di Kiyah, dakwah wal Qiyadah. Terima kasih. Muhammad Kamal Muhammad, tengok baju YB pakai. Baju mana terpasal. Ada nak sponsor baju ke? Hari ni lambat pula live ke Ustaz. Kemarin tunggu Afiqah Adam. Tunggu nak kemarin ni. Jadi saya tidak nak berjanji tiap hari lah. Kadang-kadang buat, kadang-kadang malah tu biasa. Kemarin kerana asyik duk menonton siaran pengumuman daripada Perdana Menteri berkenaan dengan pakej kepada rakyat, sehingga tak sempat untuk nak live, duk mikir macam mana. Sebab bila Perdana Menteri mengumumkan boleh bawa keluar akaun 2 ke DSP, ada orang kata bahawa ia akan menganiayai para pencarum. Suka untuk kita ingatkan, kalau tak nak keluar wang caruman ke DSP, tak ada masalah, tidak ada paksaan. Ini kelonggaran. Dan akaun 2K daripada DSP ini sudah boleh dikeluarkan sebelum daripada ini, untuk tujuan beli komputer, untuk tujuan buat pinjaman perumahan dan sebagainya. Kali ini kerajaan tambah lagi menghadapi COVID, RM500 sebulan sampai ke 12 bulan. Apa masalahnya? 6,000. Kalau kita tak nak keluar, tak ada masalah, terpulang pada masing-masing. Bukan kerajaan nak ambil duit itu untuk meniaga. Bila kita ambil duit itu, bila kita benarkan rakyat ambil, rakyat telah mengambil duit itu dan dia mula berbelanja. Hari ini kitaran ekonomi akan menjadi suram bila rakyat tidak ada duit untuk berbelanja. Tetapi bila kita meletakkan duit yang banyak di dalam poket rakyat, dia boleh berbelanja, kitaran ekonomi akan bergerak. Kita boleh beli barang di kedai. Kedai runcit boleh pesan barang daripada pemborong. Pemborong pula pesan barang daripada pengilang. Orang kilang pula ada permintaan, boleh hire pula pekerja pula boleh diupah dan sebagainya. Bila pekerja dapat menerima upah, pekerja pula berbelanja. Ini kitaran ekonominya. Tetapi hari ini hotel tutup, pekerja di hotel terpaksa berhentikan, syarikat penerbangan terpaksa tutup. Mereka ini sebelum ni berbelanja, bawa pulang ke isi rumah masing-masing, akhirnya tak dapat untuk berbelanja. Bila tak dapat belanja, kedai runcit yang kecil-kecil akan tutup. Bila kedai runcit tutup, barang ataupun susah, rakyat nak dapat barang susah, rakyat nak bekerja tak boleh, ketakutan dan sebagainya. Akhirnya aktiviti ekonomi, kitaran ekonomi akan menjadi semakin merudum. Jadi tindakan bijak kerajaan bagi peluang. Kamu nak keluar duit, silakan. Tak nak keluar, tak ada masalah, tidak paksa. Jangan politikkan isu ini. Sahabat-sahabat kami dalam Pakatan Harapan, saya kira tak payah politikkan lagi isu ini. Kita tunggu nanti sidang parlimen ni, tak apalah, masa itulah kita nak perang gila. Sekarang ini bagi sokongan kepada kerajaan terlebih dahulu. Ini tidak ada apa-apa unsur politik, bukan untuk tujuan apa-apa kepentingan politik, hanya untuk memastikan bahawa rakyat kita ini dapat diselamatkan daripada COVID ini, bukan setakat selamat nyawa mereka, tetapi paling
kerana Perdana Menteri menyebut kemarin paling tidak bagi memastikan ada makanan di atas meja untuk dimakan oleh ahli keluarga. Nampak tuan-tuan? InsyaAllah Ustaz Wan Abhi Johari, Muhammad Azalan, betul kitaran ekonomi mesti aktif ya. Itu ideanya. Kita aktifkan kitaran ekonomi. Ada orang kata bahawa daripada bagi kepada SP, baik kita potong cukai bulanan, cukai pendapatan. Cukai pendapatan berapa peratus je? Rakyat Malaysia ni berapa peratus je yang bayar cukai pendapatan? Berapa peratusnya bayar? Ramai lagi yang tak bayar cukai pendapatan. Tak layak pun nak bayar cukai pendapatan. Macam mana nak potong cukai pendapatan bulanan kalau mereka tak layak nak bayar income tax pun? Macam mana nak potong? Jadi ini isu je. Jadi tak payah nak politikkan isu ini. Kerajaan dah bagi dah untuk nak ambil duit KPDSP. Kalaupun kerajaan tak bagi, kalau kerajaan tak bagi duit itu, kerajaan boleh guna untuk meniaga sana meniaga sini. Atas kertasnya EPF ini boleh buat perniagaan sana, buka perniagaan sini dan sebagainya. Tapi untuk nak bagi pada rakyat ni, angka disebut oleh PM kemarin kita silap dalam 42 juta lebih kalau tak silap saya, terpaksa allocation berpuluh-puluh juta bagi memastikan rakyat boleh mengeluarkan duit ni selama RM500 sebulan untuk 12 bulan saja. Lepas pada tu balik kepada asal. Dalam masa 12 bulan ni kita jangka boleh balik back to the right track. Balik kepada track yang betul, track yang asal kehidupan kita ni. InsyaAllah kita boleh buat adjustment balik. Sekarang nak buat adjustment tak boleh. Nak berdepan dengan Ramadan, nak berdepan dengan Hari Raya macam mana? Tuan-tuan pernah bayangkan tidak? Kita nak berdepan dengan Ramadan ini macam mana? Nak puasa ni macam mana? Bagaimana kerancakan ekonomi yang biasanya dijana ketika Ramadan dan ketika puasa? Peniaga-peniaga kain dan sebagainya, mereka keuntungan berniaga mereka ketika Ramadan menjelang Syawal. Sekarang ini menjelang Syawal, mereka sudah tidak boleh untuk nak target untuk perniagaan mereka mencapai keuntungan yang maksimum bagi menggalakkan rakyat berniaga. Saya nampak bahawa kesuraman ekonomi betul-betul sedang melanda Malaysia pada hari ini. Betul sebagaimana Tuan Dr. Mahathir sebut kemarin, bahawa negara sedang menghadapi malapetaka ekonomi. Bukan setakat negara, bahkan seluruh dunia. Tetapi insya-Allah kalau kita sama-sama berganding bahu, kita sama-sama bekerjasama, saya nampak kita boleh harungi situasi ini dengan begitu baik, insya-Allah. Cikgu Mizan Musa, apa pandangan Ustaz? Di saat getir ini, pegawai-pegawai masjid buat keputusan keluarkan tabung bantu Ustaz-Ustaz berkuliah setiap minggu. Ia terjejas akibat semua kuliahnya terjejas. Begitu juga anak karya yang terjejas teruk akibat tiada sumber pendapatan. Mohon pandangan dan saranan. Saya setuju 200%. Kalau masjid-masjid berpeluang, mempunyai kemampuan untuk nak bantu Ustaz-Ustaz yang berkuliah ini, bagi pada mereka. Biasanya ustaz ni kuliah malam ni ada dapatlah RM100, RM50. Bila berlaku COVID ni tak dapat anak kuliah, bagi pada mereka duit tu. Bagi pada mereka duit tu. Ustaz ni saya bagi pada ustaz, kerana walaupun tak datang kuliah, tapi kerana ini income. Para asatizah kita ni income mereka tak banyak. Mereka sudah bergantung pada income itu. Kalau RM100 satu malam, kalau 4 minggu RM400 dah, situ saja. Boleh dah awak beli beras ke apa ke, bagi. Tapi bagilah syarat kat ustaz tu, ustaz walaupun tak datang ke masjid kami, buatlah FB live. Buatlah mengajar tu. Ni duduk rumah tidur juga. Jadi paling tidak kongsi ilmu yang ada. Itu pandangan saya lah. Tapi tak ada masalah, tolong. Inilah dia keperluan kita yang ada pada hari ini. Daripada masjid target nak besarkan masjid, nak buat itu, buat ini, kalau itu masih kurang perlu berbanding dengan bantu ahli qaryah kita ni, bantu ahli qaryah terlebih dahulu, insya-Allah. Saya rasa kita sudah boleh dah sejam lebih kita bersiaran. Abdul Aziz bin Ibrahim Abang Aziz kita, ustaz agak-agak sama ke PKP ni, wallahu alam. Kalau saya Perdana Menteri, saya boleh bagi tahulah, tapi saya bukan PM. Cumanya saya rasa sambung. Saya nampak kerajaan perlu untuk nak sambung, kerana hasil daripada PKP ini masih belum mencapai target maksimum yang diletakkan. Target minimum tu sudah ada, iaitu menghalang angka ni semakin melonjak naik. Tetapi ia berjaya dilengkukkan daripada angka di Itali, tapi masih belum mencapai trend menurun. Jadi kalau dah capai trend menurun, PKP ni saya kira nak capai target maksimum, iaitu
sehingga ke angka sifar ataupun kurang daripada 10 setiap hari, tidak perlu untuk dilanjutkan. Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, sabarlah, insya-Allah kita sabar. Hasma Saleh lain kata cara politik matang. Terima kasih. Deng mujurlah kerajaan bagi duit tengah-tengah tak kerja ni, ya. Kita tahu Hazri orang PH tak apa, boleh dah 30 ya, YB tak habis lagi. Tak ada arah lah. Tu terpulang lah. Wan Zamri Mamak Kemah YB Amba, terima kasih. Abdul Muaz Khairul Azwan, tak payah gege PH, tak payah buat tu lah duit kepada SP, moga pitih banyak dah. Satu cadangan yang baik. Yang mereka tak setuju dengan kepada SP ni tak payah bawa keluar. Duduklah situ. Sebab mereka ada banyak duit. Yang tak ada kepada SP, mereka yang kerja sendiri dan sebagainya, kita nanti pengumuman yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan selepas daripada ini. PM suruh beli barang perlu sahaja, kata Mama Azlan. Bawang di KK dah habis. Ini juga satu implikasinya. Satu implikasi. Barang-barang dapurnya sudah habis akibat daripada pergerakan yang sudah tidak bergerak. Adakah kerana barang-barang ini diimport selama ini, sehingga bila berlakunya pembelian panik di seluruh negara, barang-barang habis di pasaran, nak ambil yang baru kerana tidak ada yang diimport, tak dapat masuk. Jadi wallahu alam. Tetapi PM telah bagi jaminan bekalan makanan insya-Allah cukup. Cukup itu kalau sekiranya para pengguna tidak mengamalkan pembelian panik. Kalau semua pakat buat pembelian panik, jawab dia, barang banyak setara mana pun tetap akan habis. Sama ada sambung atau tidak keputusan itu untuk kepentingan rakyat, ya. Saya uti busu betul. Farid Pokpa, insya-Allah Islam memimpin, insya-Allah. Batang kali clear YB kita Wan. Jadi saya rasa terima kasih banyak. Cukup beberapa hadis yang telah kita baca sebagai suatu bekalan untuk kita bersama pada kali ini. Kita akan baca lagi beberapa hadis, panduan-panduan untuk kita menghadapi suasana COVID-19 ini dengan berasaskan kepada panduan Islam, berasaskan kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dan kita sambut baik langkah kerajaan untuk memperkenalkan pelbagai insentif, penangguhan bayaran PTPTN, pengeluaran KDPSB dan sebagainya. Ini bukti bahawa kerajaan pada hari ini insya-Allah bertindak mengikut keperluan dan juga kepentingan rakyat. Walaupun duit itu mungkin kerajaan boleh simpan untuk tujuan-tujuan yang lain, tetapi dipilih untuk nak diberikan kepada rakyat, supaya memberikan duit dalam poket rakyat supaya ekonomi ini rancak dan akhirnya kerajaan dapat pulangan balik dalam bentuk cukai dan sebagainya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. InsyaAllah kita jumpa pada masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.